A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alright geng, selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Okey, bertemu kita lagi di mana aku kali ini sebagai storyteller yang akan menghiburkan korang dengan perkongsian dan juga kisah-kisah seram yang menarik untuk kita sama-sama jadikan sebagai pengajaran dan juga iktibar. Okey, untuk video Galeri Kasyaf Channel kali ni, aku dah buat kelainan dan penambahbaikan sikit lah. Di mana apa yang korang tengok ni, aku yang akan bercerita dari mula hingga hujung video ni, okey? Alright, sebelum ni cuma dengar suara je kan. Walaupun korang tak nampak full muka aku rasa korang rasa tak ada apa kan. Maklumlah, aku ni pemalu sikit orang dia. Okey, sebelum aku mulakan cerita, jangan lupa untuk klik tombol like, share dan juga subscribe channel ini sebagai tanda sokongan korang. Pada yang dah subscribe, thank you so much. Pada sesiapa yang berminat untuk share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram ataupun email pada ruangan description yang aku dah sediakan dekat bawah. InsyaAllah, Galeri Kasyaf Channel akan sampaikan sebaik yang mungkin. Okey, tanpa buang masa lagi, aku tak nak mengambil panjang. Jom kita dengarkan the next story. Let's go. Okey, kita mulakan dulu dengan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey guys, selain daripada cerita bulan yang pernah aku cerita sebelum ni, kisah yang nak aku sampaikan ni boleh dikatakan terkenal dalam masyarakat orang Melayu kita. Okay, apa dia? Macam tajuk yang aku dah letakkan dekat description bawah tu, tak lain tak bukan, kisah kali ni adalah mengenai saka atau harimau jadian. Okey, sebelum aku nak kongsikan kisah yang aku nak cerita ni, aku nak terangkan sedikit lah mengenai saka harimau jadian ni. Okey, macam ni cerita dia. Saka harimau jadian ni biasanya dituntut terutamanya oleh para pejuang dulu-dulu lah, bagi tujuan nak mempertahankan diri dan juga menjaga keturunan dia dari serangan musuh-musuh ataupun dari serangan harimau nyata tu sendiri. Dan ilmu-ilmu harimau jadian ni juga boleh disalahgunakan bagi membinasa musuh atau orang yang dibenci oleh pemilik ilmu tu. Aku ambil contoh ya, macam zaman dulu-dulu lah, raja-raja pada zaman dahulu di Sumatera, terutamanya dalam kalangan suku-suku Melayu, Minangkabau dan juga Rejang, banyak yang memiliki ilmu harimau ni secara turun-menurun. Kat Jawa Barat pun macam suku Sunda pun ada yang memiliki kepercayaan. Macam Prabu Siliwangi ni pun ada pemilik ilmu siluman harimau ataupun ilmu harimau jadian ni. Okey, ada juga segelintir masyarakat masa zaman dulu ni, dia menuntut ilmu harimau ni dengan bertapa dekat kawasan pergunungan selama 40 hari. Dalam proses tu macam seseorang tu kena buat satu ritual lah, seperti merenung bayangan bulan di dalam kolam ataupun dalam beberapa tempoh-tempoh tertentu. Jadi geng, sesiapa je yang melihat manusia yang ada ilmu harimau ni akan nampak orang tu macam sebiji muka orang yang mengambil ilmu ni macam seekor harimau yang betul geng. Malah binatang buas termasuk harimau tu sendiri pun tak akan berani nak ganggu pengamal ilmu harimau jadian. Dahsyat tak dahsyat? Okey, bagi penuntut ilmu ni, diorang ni kena buang ilmu diorang ni atau mewariskannya kepada keturunan dia sebelum diorang ni mati nanti. Dan bagi pendapat aku lah, benda-benda macam ni lah yang boleh kita golongkan dalam golongan yang kita panggil sebagai saka. Alright? So, berkaitan apa yang nak aku terang tadi, ada satu perkongsian yang aku nak sharekan dekat korang. Cerita kali ini merupakan kisah yang aku dah olahkan semula dari seseorang yang aku namakan kali ini sebagai Hairi. Okey, tapi dalam cerita ni, tahun dan tempat Hairi ni tak adalah pula beritahu dekat mana. Dalam cerita ni,
Harry dia kata dia terpaksa lah nak merahsiakan nama keturunan dia demi nak menjaga sensitiviti ataupun rahsia keturunan ini. Bukan apa geng, kita takut lah kalau ada timbul isu-isu fitnah nanti, benda tu bahaya lah. So rahsia keluarga dia ni dikatakan satu keutamaan lah. Okey, tapi bagi aku, bagi yang suka cerita-cerita saka harimau ataupun harimau jadian ni, mesti tahu Harry ni sebenarnya dari keturunan mana. Yang tahu je lah, simpan sendiri lah ya. Ataupun kalau nak, boleh komen kat bawah ni nanti. Okey, Harry ni sejak dari kecil lagi, dia ni selalu lah dengar tentang cerita ataupun kabar-kabar angin lah orang-orang kampung yang dia ni orang kampung selalu panggil keturunan keluarga ni sebagai keturunan harimau jadian. Tapi Harry ni beritahu dia sendiri pun tak percaya pasal benda-benda ni. Kononnya yang manusia ni boleh menjelma jadi harimau lah, serigala lah, apalah, ataupun apa-apa hewan jadian lagi lah. Cuma Harry ni percaya kalau kemungkinan lah, kalau ada unsur-unsur gaib ataupun jin yang membantu manusia tu untuk menyerupai seekor haiwan, yang itu mungkin lah. Itu apa yang Harry beritahu lah. Pendek cerita, memang sejak kecil Harry ni memang dia tak percaya langsung cerita karut-marut ni. Harry ni pernah lah juga tanya ke ayah dia ni. Yalah, sebab keturunan ni keturunan ayah dia juga. Jadi pernah lah dia berniat nak tanya dekat atuk dia juga masa dia hidup dulu. Tapi Harry ni dia batalkan je niat dia nak tanya. Sebab apa? Dia kata sebab langsung tak faham apa yang atuk dia ni cakap. Sebab atuk dia ni kalau bercakap, lorat keturunan atuk dia ni memang pekat gila kan. Biasalah, orang-orang lama ni bahasa dia memang lain sikit. Yang atuk dia cakap lain, Harry ni faham lain pula. Sudah itu baik dia tak payah tanya kan. Manakala jawapan dari ayah Harry ni pula langsung tak meyakinkan Harry. Apa jawapan ayah dia bagi, Harry tak ada pula kita tahu dalam cerita dia ni. Okey, nak dijadikan cerita lah. Waktu ni Harry kata dia dah berusia lebih kurang 16 tahun. Harry ni dia bekerja dekat sebuah pusat beli belah lah katanya. Waktu tu dia kata dia suka cari kerja part time habis sekolah kan, cari duit poket. Lepas tu Harry kata adalah salah seorang pekerja dekat situ. Dia ni perempuan lah, tapi Harry kata perempuan ni keturunan orang asli. Okey, perempuan ni aku letak nama Kak Sal lah. Umur dalam 30-an lah macam tu. Dan Harry kata diorang pernah lah bersembang-sembang juga pasal asal-usul masing-masing. Panjang lebar lah Kak Sal ni ceritakan pasal asal-usul keturunan dia ni, dari mana apa semua, orang asli macam mana. Lepas tu Kak Sal ni tanya pula tentang keturunan Harry. Sebab Harry ni tak macam muka orang Melayu yang lain tau. Jadi Harry pun sebutlah nama keturunan dia ni. Terus muka Kak Sal tu automatik berubah. Jadi dia tanya sekali lagi untuk pastikan yang Harry ni betul-betul ke dari keturunan tu. Harry ni pun jawab lah, ya kak, betul lah, saya daripada keturunan tu. Tiba-tiba terus terkeluar dari mulut Kak Sal ni, harimau jadian. Padahal Harry ni tak cerita apa-apa pun lagi. Akak tu macam seolah-olah terkejut, tapi ada nampak macam kagum pun ada. Yalah, mungkin kisah keturunan Harry ni bagi dia sekadar cerita dongeng masyarakat je. Tapi bagi Kak Sal ni, dia kata yang dia dah selalu sangat dengar kisah keturunan Harry ni sejak turun-temurun. Bagi suku orang asli, diorang ni sangat menghormati keturunan Harry. Bukan je suku orang asli, malah hampir kebanyakan orang-orang tua ataupun orang-orang lama lah memang dah tahu dah kisah ni. Harry ni pun macam pelik lah kan. Macam mana keturunan ni boleh sampai ke kumpulan masyarakat bagi dia yang berbeza tau. Bagi dia waktu tu mungkin betul ke harimau jadian ni wujud. Persoalan dia ni stop sampai situ je. Sebab Kak Sal ni pun macam tak ada beritahu lebih-lebih lah. Jadi lepas tu Harry kata dia dah masuk umur 18 tahun. Dia kata dia pernah juga join satu perkemahan. Wajib bagi dia katanya untuk pelajar-pelajar form 6 dekat satu kem askar ni. Harry kata lepas dia sampai ni macam biasalah kem askar kot. Bukannya kem motivasi yang cikai-cikai ni.
confirm lah kena berbaris semua sekali. So jurulatih yang kat situ adalah tanya nama seorang-seorang, macam apa, ice breaking yang macam biasa, kenakan diri apa semua. Jadi sampai giliran Hairi, ada seorang askar ni, dia tengok je Hairi ni, mata dia tajam tau, macam lama tau dia kata. So Hairi ni perasan yang lelaki ni berdiri tak jauh lah dari tempat Hairi ni kena berbaris ni. Hairi ni confirm lah cuak kan dalam hati, aduh apa pasal pula dia ni pandang aku macam ni, mamat askar ni tak puas hati apa dengan aku kan. Macam tu lah Hairi seram. So hari ni buat lah macam tak ada apa-apa, cuma dia takut lah kalau kena ragging teruk-teruk ke nanti. Itu je yang dia takut. Jadi hari pun berlalu. Esoknya askar yang sama tu datang dekat Hairi dan terus tanya, Dek, kau ni keturunan tu ke? Dia tanya kan. So Hairi macam, macam mana dia ni tahu padahal aku tak ada cerita apa-apa pun dekat mamat ni. So belum sempat hari ni nak reply balik jawapan soalan askar tu. Askar tu terus beritahu, adik, hati-hati tau, aku nampak ada sesuatu dengan kau ni, harimau. Aku nampak harimau berantai. Harry kata, lelaki ni aku sepak juga. Dia kata macam tu lah dalam hati. Sebab dia kata, gila apa nak cerit depan muka dia macam tu, mau kena lempang balik, Harry kata. So Harry ni bingung sekali lagi. Cuma dia tak tahu apa benda yang mamat ni maksudkan tu, dan apa yang mamat askar tu nampak sebenarnya. Cuma Harry ni dia tetap tahankan diri dia yang dia tak pernah ada apa-apa saka. Dan sepanjang perkemahan tu, Harry kata dia duduk fikir je pasal benda tu. Dia tertanya-tanya lah, mamat askar ni nampak apa lah, harimau berantai. Tapi mamat askar tu macam tak ada cerita lebih-lebih lah. Harry ni nak tanya lebih-lebih pun sekarang takut kena ragging pula. So dia diam je lah sampai kesudah. Jadi cerita ni dia kata dua orang yang dia jumpa ni tetap tak tahu apa jawapan di sebalik persoalan Harry ni. Jadi Harry cakap masa pun berjalan dan sampailah pada ketika dan saat di mana Harry ni kata dia berjumpa akhirnya dengan orang yang betul-betul untuk Harry ni tanya pasal keturunan Harry ni. Waktu ni Harry kata dia ada jumpalah seorang pakcik ni yang katanya berasal dari tanah keturunan Harry ni juga. Dia kata pakcik ni datang masa kenduri saudara Harry ni. Dia kata itu memang merupakan kali pertama lah Harry jumpa dengan pakcik ni. Itu pakcik ni waktu tu dia ada buat persembahan silat masa perkahwinan saudara Harry ni. Tapi Harry ni kata silat dia ni macam berbeza sikit tau dari yang biasa dilihat. Dari situ yang Harry ni kata, and dia kata betul-betul yakin mesti pakcik ni tahu sesuatu mengenai keturunan dia ni. Hari ni waktu tu dia nampak lah pakcik tu tengah berehat waktu tu. So hari ni datang dekat, dia duduk betul-betul berhadapan dengan pakcik tu, betul-betul menghadap dia face to face lah, senang cerita kan. So hari ni pun perkenalkan diri dia tu siapa, nama dia apa, duduk mana, ayah siapa. So sembang punya sembang tuntang. Sebab kali ni hari ni cakap yang dia nak tahu juga macam mana pun dia tak kira pasal rahsia keturunan Harry ni, dia nak tahu. Jadi Harry kata berlakulah Q&A question. Jadi soalan pertama Harry ni mengenai silat yang pakcik tu persembahkan depan pengantin tu tadi. Pakcik tu jawab, sebenarnya ini silat warisan keturunan kita. Pakcik tu kata keturunan lain tak boleh mewarisinya melainkan keturunan kita saja. Jadi Harry pun tanyalah kat mana dia boleh belajar kan silat-silat ni. Sebab waktu ni Harry macam bersungguh-sungguh dia tanya tau, tak ada main-main lagi macam dulu dia tanya tak dapat jawapan. Jadi pakcik pun nampak sebab kesungguhan si Harry ni betul-betul nak belajar dan nak tahu pasal keturunan dia ni. So pakcik ni jawab lah, kalau kau betul-betul nak belajar, nanti pakcik kirimkan pesan pada orang tua kita. Harry ni macam pelik lah, siapa pula orang tua kan. Okey tak apa, tanya satu-satu dulu.
Jadi pakcik tu bagi tahu lagi yang silat ni tak perlukan latihan. Nanti kalau orang tua tu dah izinkan, dia akan datang dalam mimpi dan berikan sirih. So, kalau Harry ni makan je sirih ni secara langsung, dia dah boleh pandai bersilat. Sudah. Apa ni woi, syirik ke apa ke ni? Tu yang Harry ni tertanya-tanya dalam hati. Sebab Harry ni dia kata dia macam agak sangsi tau. Dan Harry ni beritahu pakcik tu, Harry nak kenal dengan keturunan Harry dulu, baru dia boleh nak bagi keputusan. Jadi pakcik tu pun start lah cerita mengenai keturunan Harry ni. Dia kata barulah boleh faham sikit-sikit pasal keturunan dia ni. Jadi pakcik tu cakap, keturunan kita memang ada penjaga. Dan penjaga ni dijaga oleh orang tua. Orang tua ni adalah wanita tua yang menjaga seluruh keturunan kita. Dan Harry ni cakap, pasal macam cerita nenek kebayan pula kan. Silat-silat nak kena nyanyi lagu nenek si bongkok 3 pula. Jadi pakcik ni pun beritahu lagi, silat ni tak boleh dikeluarkan tanpa izin orang tua dan tak boleh digunakan untuk aniaya sesama manusia. Hanya boleh digunakan untuk mempertahankan diri saja. Jadi Harry ni sempatlah tanya siapa penjaga tu, dan dia beritahu, pakcik tu lah beritahu yang penjaga tu adalah harimau kumbang, ataupun yang orang tua tu harimau kumbang. Jadi cerita mengenai harimau jadian tu betul lah. Jadi pakcik tu beritahu lagi, kalau dalam keadaan darurat, musuh akan tengok diorang ni macam harimau kumbang, bukannya sebagai manusia. Harry dengar makin pelik kan. Tapi dia kata dipendekkan cerita, sebelum diorang tamatkan perbualan diorang tu, pakcik tu sempat berpesan kat Harry, mungkin kamu tak percaya, tapi itulah hakikat sebenar keturunan kita. Jelas pakcik tu lah. Jadi habis je pakcik tu bersyarah, Harry ni dalam hati dia sempatlah membuat beberapa kesimpulan. Bagi Harry, harimau jadian ni mungkin juga saka bagi dia, ataupun jin yang menjelma sebagai harimau. Harry sendiri pun yakin lah yang dikatakan pakcik tu sebagai orang tua tu wujud. Dia percaya benda tu wujud, dan tak mustahil keturunan Harry ni mempunyai saka. Tapi cerita mengenai manusia boleh menjelma sebagai harimau, Harry ni masih lagi tak percayalah sama sekali. Bagi dia, manusia tetap manusia, haiwan tetap haiwan. Dan bagi dia, benda tu hanya sekadar pembohongan jin and the gang. Itu yang dia kata. Okey, Harry ni pun ada beritahu yang pernah jadi satu kejadian luar biasa yang pernah terjadi dekat ayah Harry ni dulu. Ceritanya, Harry ni kata yang ayah Harry ni pernah tumbuh taring tau, dekat tengah-tengah langit dia ni, macam ada tumbuh taring. Kejadian ni Harry kata dia saksikan dengan mata kepala dia sendiri. Macam mana boleh tumbuh taring dekat langit ayah dia tu, dan diorang sendiri pun tak pasti tau. Jadi mula-mula ayah Harry ni biarkan je lah, sebab tak panjang lagi. Tapi makin lama makin panjang geng, sampai dia kata susah ayah dia ni nak makan, dah panjang gini kan. Akhirnya ayah dia ni ambil keputusan untuk pergi hospital dan operate buang taring tu. Cuma Harry ni sendiri pun tak tahu dekat mana ayah dia ni simpan taring dia tu, dan hospital pun tak tahu macam mana boleh tumbuh taring tu. Mungkin kata macam pertumbuhan macam tu lah dia kata. Cuma kes tu jadi persoalan lah dekat diorang sekeluarga. Manalah tahu kod kejadian ni ada kaitan dengan keturunan dia ni. Mungkin harimau, wallahualam. Harry pun tak pasti. Jadi Harry ni kata ada lagi satu kejadian seterusnya berlaku masa dia join aktiviti jungle trekking. Ni dengan kawan-kawan ni lah. Dia kata diorang dipisahkan dengan beberapa kumpulan. Waktu tu dia kata Harry ni sebagai ketua kumpulan lah. Dan salah seorang member ni seorang perempuan India yang ada kelebihan sixth sense, ataupun senang erti kata lain, sixth sense ni boleh nampak makhluk-makhluk halus. Dia boleh nampak. Harry ni pun dah lama dah kenal, memang member lama. Dia kata masa 15 minit baru masuk dalam hutan, tiba-tiba, okey aku lupa nak beritahu nama perempuan ni, aku letak Kamala.
Tiba-tiba Kamala ni berhenti. Dia kata macam penat sangat. Dia kata dia bagi sebuah beg, tapi tak ada berat mana pun beg tu. Jadi hari ni kata dia berjalan kat depan sekali, dan Kamala ni pula dekat belakang sekali. Mula-mula hari ni buat macam tak tahulah. Dia kata mungkin okey lah kot. Tapi hari ni tengok Kamala ni tak bangun-bangun, terduduk. Macam penat betul gaya ni kan. Tapi bagi Harry, biasalah kalau kita payawai masa buat aktiviti hutan ni. So Harry pun datang dekat Kamala ni. Harry mencangkung depan dia dan cakap dengan dia. Tapi dia perasan mata Kamala ni tak pandang pun dekat Harry. Dia pandang sebelah kiri Harry je. Itu dia tak cakap. Lepas tu bila dia bercakap je pandang belah kiri. Dia tak pandang ke arah Harry ni. Jadi Harry ni macam start rasa pelik. Harry ni apa siapa pula kau pandang kiri aku? Aku tengah cakap dengan kau kot. Sekali lagi Harry ni pandang mata dia lagi. Harry ni macam jerit lah. Woi, kau dengar tak ni? Barulah dia pandang mata Harry ni. Tapi kejap je. Lepas tu dia pandang atas kepala Harry macam nampak sesuatu tau. Macam tu. Jadi Harry kan tu dah rasa semacam dah. Siapa tak seram kan? Kalau mata kau nampak macam something yang pelik-pelik. Jadi Harry cuba kawal keadaan dengan tegur dekat Kamala ni. Oi, kau pandang apa? Tengok aku ni. Dia kata, dah, bangun, jom, gerak. So Harry ni kata dia memang marah gila waktu ni. Tim lain dah jauh kot, dia kata. Masa Kamala ni bangun, dia sempatlah berbisik dekat telinga Harry ni. Dia kata, Dek, macam nanti ada benda aku nak beritahu kau masa kita keluar dari hutan ni. Tapi tunggulah, kita jalan dulu. Dalam hati Harry ni, alah Minachi ni, apa pula kau nak beritahu pula time ni kan. Pendek kan cerita. Bila habis je program tu, barulah sempat Harry ni nak jumpa si Kamala ni. Dan dia tanyalah apa yang terjadi hari tu. Dia beritahu macam ni, si Kamala ni beritahu lah, Dek, aku jadi penat tau sebab ada something duduk atas beg aku kata. Macam ni, masa kau duduk depan aku, benda tu terus turun dan berdiri sebelah kau sambil buat macam nak cekik leher kau. Dia kata macam ada makhluk lain lah tiba-tiba turun. Dia kata suara dia ni sumpah seram. Ni Kamala ni cakap lah, sambil duduk gelak-gelak dekat kau. Benda tu macam mengilai lah, macam nak cekik. Gitu lah. Tapi benda tu tak cekik lagi. Kamala ni kata badan dia berbulu. Mata warna hijau campur merah. Dia macam marah lah sebab katanya kita ganggu tempat dia. Itu yang Kamala ni cakap. So Harry ni macam diam. Dan Harry tanya, yang dipandang atas kepala Harry tu apa pula? Kamala ni jawab, kita dah kawan lama, tapi aku tak pernah nampak benda tu. Sejak bila kau ada kawan ni Harry? Kawan. Harry ni pun balas, kau cakap apa ni Kamala? Aku tak faham lah. Kamala ni pun jawab, kawan. Kau tu ada harimau hitam kan? Aku nampak kepala dia betul-betul atas kepala kau. Harimau atas kau tu duk pandang je hantu berbulu mata hijau campur merah tu, yang masa nak cekik kau tu. Sebab tu hantu tu tak jadi cekik kau. Hantu tu terus lari, Kamala ni cakap. Dan Kamala ni cerita lagi, masa makhluk berbulu tu cuba lari, Kamala ni nampak yang harimau hitam atas badan Harry terus melompat geng. Dia kejar makhluk tu. Cuma dekat mata Kamala ni je yang nampak. Orang lain tak nampak. Harry pun tak nampak. Dia kata harimau hitam si Harry ni kejar benda tu dan terjadi macam satu pertarungan antara dua orang. Tapi Kamala kata harimau hitam tu nampak lagi kuat. Kamala ni kata nampak sebahagian tubuh makhluk yang kacau tu, yang nak cekik Harry tu, macam teruk jugalah kena. Badan dia macam kena baham dengan harimau hitam tu, sampai dia tempukang benda tu lari. Bila makhluk tu lari je, harimau hitam tu terus patah balik, duduk dekat belakang si Harry ni. And then dia kata dia memang follow rapat Harry lah, macam nak protect. Bila dia kata sampai satu kawasan checkpoint, baru harimau tu hilang dari pandangan. Itulah kisah yang Kamala ni cerita kat Harry. Cuma mungkin waktu tu Harry tak boleh nak rasa kehadiran benda tu. Kemungkinan lah benda tu cuba protect Harry dari makhluk-makhluk atau siapa-siapa je lah yang cuba nak buat benda tak baik kat Harry. Dan Harry ni cakap dia tak pernah minta tolong
dengan mana-mana makhluk pun yang kononnya harimau tu. Cuma Harry ni cakap kalau betul lah dia nak tolong masa Harry dalam kesusahan, Harry ni cakap silakan. Dan Harry ni kata dia tak suruh pun dan dia langsung tak minta pembantuan. Dan apa-apa Harry ni cakap dia tak paksa dan dia tak nak tanggung. Alright, so itu dia geng, perkongsian daripada Harry. Aku nak tanya korang lah, korang rasa betul ke keturunan Harry ada saka harimau hitam? Ataupun mungkin sekadar jin je yang cuba menjelma nak sesatkan kita sebagai manusia? Ialah pendapat aku lah sebenarnya kan. Tak mustahil sebenarnya benda-benda macam ni boleh jadi betul atau tak. Sebab syaitan sebenarnya dari dulu lagi memang dah janji nak sesatkan kita guna apa cara sekalipun. Bagi aku, kadang-kadang dia ni boleh bertindak macam nak selamatkan kita kononnya, tapi nanti kesudahannya bawa kita macam-macam kesusahan. Dia akan minta syarat itulah, minta inilah. Right? Okay, so apa pendapat korang? Cerita hari ni ada je lagi kalau korang nak aku kisahkan. Kira benda ni pengalaman dia. Kalau korang nak dengar cerita nanti, boleh komen dekat bawah. Nanti insyaAllah akan ada part 2 pula nanti. Ada masa nanti aku akan ceritakan lagi kisah Hairi ni lagi. Alright? Okay geng. So next video, cerita apa lagi yang korang nak aku ceritakan? Atau korang ada apa-apa cerita nak share dekat aku, boleh tekan link dekat ruangan komen description kat bawah tu. Okay, jangan risau, bukan tekan link keluar Shopee Okay, itu aja. Kita jumpa lagi di next video. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua gerak dulu. Bye bye.